Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita bincang latihan 6.2 iaitu latihan sel kimia. Okey, kita tengok maksud sel kimia. Sel kimia terdiri daripada dua logam yang berlainan yang dicelup dalam elektrolit dan disambungkan melalui litar luar dengan wayar. Okey, dengan wayar penyambung. Wayar penyambung. Okey, nombor 2. Magnesium menjadi terminal. Okey, kita tengok kat sini dia guna magnesium dengan kuprum. Kalau berada di atas dalam siri elektrokimia bermaksud dia akan duduk di terminal negatif dan kuprum menjadi terminal positif. Okey, kerana magnesium lebih elektropositif berbanding kuprum. Magnesium lebih mudah untuk mendermakan elektron berbanding kuprum. Okey, jom kita tengok eksperimen. Okey, dalam sel kimia ni ada eksperimen penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Okey, tujuan eksperimen mengkaji penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Penyataan masalah dia, bagaimanakah penghasilan tenaga elektrik oleh sel ringkas. Okey, untuk hipotesis kita buat pemboleh ubah dulu. Macam mana kita nak cari pemboleh ubah? Untuk dalam soalan, pemboleh ubah kita boleh cari daripada jadual. Contoh yang ini kita boleh dapatkan daripada jadual. Okey, daripada jadual kita boleh nampak tajuk yang pertama dalam jadual kebiasaannya itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dan yang satu lagi tajuk yang sebelah tu itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kita boleh tulis pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dimanipulasi di sini adalah pasangan logam. Okey, pemboleh ubah bergerak balas di sini adalah bacaan voltmeter. Okey, dan pemboleh ubah dimalarkan adalah kepekatan elektrolit. Okey, kita lihat pula baru kita buat hipotesis. Okey, hipotesis dua logam berlainan. Okey, berlainan yang dicelup ke dalam satu elektrolit menghasilkan arus elektrik ataupun bacaan voltmeter. Okey, macam mana kita nak lukis susunan sel ringkas dan susunan dalam eksperimen ni? Kita akan buat sel kimia ringkas, iaitu kita mula dengan voltmeter. Okey, kita sambung pergi ke elektrod yang direndam di dalam bikar. Okey, dalam bikar ada elektrolit. Okey, jadi kita perlu label. Bila lukis mesti kena label. Okey, ini adalah voltmeter. Okey, untuk kepingan logam kita nampak dia bagi kita kuprum dengan zinc, jadi kita boleh label mana-mana satu, tak ada masalah. Okey, kuprum, zinc. Okey, dan kita punya elektrolit adalah larutan natrium klorida. Jadi label larutan natrium klorida. Okey, dalam soalan nombor 11, kertas 2, kamu kebiasaannya kena buat. Inilah dia akan minta tujuan, menyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, radas bahan. Okey, buat prosedur. Kat sini prosedur dah diberikan kepada kamu. Cuba kita lihat, nak buat prosedur mudah je. Berdasarkan rajah yang kamu lukis, kamu hurai dia punya prosedur. Kalau ni, okey, prosedur yang pertama, sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Sebab tu kita lukis rajah. Okey, tuangkan larutan natrium klorida ke dalam bikar. Celup kepingan zinc dan kepingan kuprum ke dalam larutan natrium klorida. Sambungkan kepingan zinc dan kepingan kuprum dengan wayar penyambung kepada voltmeter. Rekod bacaan voltmeter
Ulang langkah 1 hingga 5 menggunakan kepingan zinc sebagai elektrod. Okey. Jadi kita sambung kepada perbincangan. Dia dah bagi kepada kamu bacaan. Kita nampak bacaan dia. Zinc pasangan logam yang berbeza ada bacaan voltmeter. Pasangan logam yang sama tak ada voltmeter. Okey, jadi di sini kita nampak dua pasangan yang berbeza akan menghasilkan arus elektrik. Kalau pasangan logam yang sama tak akan menghasilkan arus elektrik. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 1. Nyatakan inferen yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, jadi kita tahu, kita nampak dua pasangan logam yang berbeza ada bacaan. Jadi kerana apa? Kerana apa ada bacaan tu? Kerana ada arus elektrik. Okey. Yang kedua, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam sel ringkas. Okey, perubahan tenaga dia adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia lah. Kita mula dengan tenaga kimia. Okey, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Lepas tu, ramalkan bacaan voltmeter jika pasangan logam kuprum dan kuprum digunakan. Pasangan logam yang sama digunakan bermaksud tak ada arus elektrik. Jadi bacaan dia adalah kosong volt. Okey, kesimpulan. Hipotesis diterima. Okey, jadi dua pasangan logam berlainan akan menghasilkan arus elektrik. Okey, next. Jadi kita tengok latihan praktis sumatif. Okey, dalam soalan ni adalah sel ringkas. Okey, sel ringkas ni maksudnya sel kimia. Okey, kenapa kita kata sel kimia? Sebab tak ada bateri dan dia ada dua pasangan logam berbeza. Okey, kita nampak ni. Dia ada kuprum, dia ada zinc. Nampak dua pasangan logam berbeza, tak ada bateri. Itu adalah sel kimia. Okey, jadi kita lihat soalan dia. Apakah yang dapat diperhatikan pada voltmeter? Okey, kalau dua pasangan logam yang berbeza bermaksud ada arus elektrik kan. Jadi kita nak tengok voltmeter ni macam mana dia kesan arus elektrik. Jarum dia akan terpesong. Jadi jawapan dia kat situ pemerhatian yang kita boleh nampak. Jadi kita tulis jarum voltmeter terpesong. Okey, inferen. Sebab kenapa ada jarum voltmeter terpesong? Kerana ada arus elektrik. Okey. Yang C. Okey. Dia kata tulis perubahan tenaga. Okey, kalau sel kimia kita tahulah macam tadi kita bincang dalam eksperimen, tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Tenaga elektrik. Okey. Untuk D, apakah yang berlaku jika kepingan kuprum? Dia kata kuprum ni kita ganti dengan rod karbon. Rod karbon ni adalah bukan logam kan? Okey, jadi apa yang berlaku? Adakah jarum voltmeter terpesong?
Jadi boleh tulis kat situ. Tidaklah, sebabnya rod karbon bukan logam. Dia mesti 2 pasangan logam. Jadi kita boleh tulis kat situ. Jarum voltmeter tidak terpesong. Okey, kerana apa? Kerana apa? Kerana rod karbon bukan logam. Okey, nyatakan satu contoh makanan yang boleh digunakan untuk menggantikan larutan cuka. Cuka ni kita tahu asid. Okey, jadi kita boleh guna larutan yang masam-masam. Contoh, jus oren. Okey, jus nanas. Okey, jus limau. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.